Kenapa tak ada suara? Okey. Suara saya dengar pecah-pecah ke apa? Dengar? Jelas, suara saya tak ada pecah-pecah ya? Jelas, Ustaz. Oh, okey, kejap. Jelas. Jelas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah, saya tak pakai ni lah. Sebab okey, kita boleh mulakan sebab kita pun dah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini, seperti yang kita rancangkan, ini adalah merupakan kelas ganti bagi pengisian hari Isnin yang lalu yang tidak dapat dilaksanakan di atas sebab beberapa urusan yang saya tidak sempat ataupun di beberapa urusan yang perlu saya selesaikan. Jadi waktu untuk menyampaikan pengisian dengan urusan agak bertembung. Jadi untuk memudahkan, kita menangguhkan kelas. Baik. Tuan-tuan puan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, petang ni kita nak membincangkan tentang kelebihan amal, fadail a'mal. Amal yang kita maksudkan adalah amal dari sudut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuknya adalah kelebihan doa menurut Al-Quran dan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petang ni amal yang kita nak ceritakan adalah tentang doa. Apabila sebut tentang doa, insya-Allah saya yakin semua orang memahami apa itu doa. Kita tidak berbincangkan tentang apa isi kandungan doa, apa yang patut kita berdoa, tetapi kita bincangkan perkara utama adalah kelebihan doa. InsyaAllah pada petang ini kita akan membincangkan lebih kurang ada 16 ataupun 17 kelebihan berdoa. Nota insyaAllah nanti saya akan sediakan pada kelas yang akan datang apa yang saya sampaikan pada petang ini untuk rujukan kita seperti kebiasaannya. Baik, kita pergi kepada kelebihan yang pertama. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan supaya dapat membuat catatan. Ya, ada sesuatu yang boleh digunakan untuk mencatat, kerana pada setiap satu kelebihan kita akan menyebutkan dalilnya, sama ada daripada ayat Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang pertama, doa adalah merupakan bukti ketaatan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Kelebihan doa yang pertama adalah doa merupakan bukti kita mentaati Allah.
Mentaati Allah dari sudut apa? Dari sudut kita memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintah kepada kita supaya kita berdoa. Maknanya doa ini adalah merupakan salah satu perintah dari Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita banyak berdoa, kita sering berdoa, sebenarnya kita telah menunaikan salah satu daripada perintah Allah, iaitu perintah berdoa. Ada dua ayat yang boleh kita jadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahawa Allah memang memerintahkan kepada hamba untuk berdoa. Ayat yang pertama adalah dalam surah Ghafir. Ya, dalam surah Ghafir, iaitu surah yang ke-40, surah Ghafir, ayat nombor 60. Ayat nombor 60. Saya ulang sekali lagi. Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 dalam susunan Al-Quran. Okey, rujuk kepada ayat yang ke-60. Kalau nak tulis muka surat 474. Muka surat 474. Kalau nak cari ayat baris yang keberapa, berada pada baris yang kedua dengan baris yang ketiga. Itulah ayat yang ke-60 yang mengandungi perintah berdoa. Izinkan saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu telah berfirman. Allah mengatakan, dan Rabb kamu telah berfirman. Apa yang Allah firmankan? Ud'uni. Saya ulang sekali lagi perintah tu. Ud'uni. Berdoalah kepadaku. Itulah ayat yang menunjukkan adanya perintah. Okey, kalau siapa ada Quran, dia boleh buka muka surat 474, surah yang ke-40, ayat baris yang kedua dengan baris ketiga. Okey, ayat nombor 60. Allah kata apa, dekat mana ada perintah? Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni. Dekat perkataan ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah kata, itu kata berdoalah. Maksudnya Allah perintah kita berdoa kepada Allah. Astajib lakum. Nescaya kata Allah, ataupun pasti kata Allah, Allah akan tunaikan doa kamu. Okey, itu ayat yang pertama mengandungi perintah berdoa. Okey, dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. So, kalau siapa yang perlukan saya mengulang, saya akan ulang. Kalau sesiapa yang boleh kongsikan dekat ruangan chat tu, okay, tulis semula ayat poin yang pertama, kelebihan pertama, lepas tu ayat rujukan dia. Supaya nanti kita boleh kita boleh rujuk kembali apa yang telah kita pelajari pada petang ni. Sebab tak semua rakan-rakan kita yang boleh ikuti. Tetapi kelebihan berdoa ni sangat besar. Tambah-tambah lagi, kita dah nak masuk kepada bulan Ramadan. Tambah-tambah lagi, kita berada pada salah satu bulan haram. Maknanya, kalau kita berdoa banyak pada bulan ini, pahalanya digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu amal yang mudah untuk dibuat adalah doa. Jadi, yang pertama, kita dah rujuk ayat surah Ghafir. Okey, kita ambil ayat yang kedua. Okey, kita tengok kepada ayat yang kedua.
yang Allah ada memerintahkan kita supaya berdoa. Okey. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Surah yang ke-7. Ya, surah yang ke-7 ayat nombor 29. Ayat nombor 29, ya, ayat nombor 29, muka surat 153. Muka surat 153, Allah Ta'ala ada menyebutkan. Saya ambil ayat yang di tengah-tengah tu. Okey, ayat yang Allah mengatakan, ayat 29, ya, surah Al-A'raf, muka surat 153. Allah mengatakan wada'uhu. Okey, pada perkataan wada'uhu mukhlisina lahuddin. Kalau ada Quran, buka cepat-cepat Quran, gariskan pada perkataan wada'uhu. Gariskan di bawahnya perkataan wada'uhu. Allah kata dan berdoalah, beribadatlah kepada Allah itu dengan penuh keikhlasan. Okey, itu adalah dua tempat di dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita sering berdoa kepada Allah, kelebihan yang pertama, kita termasuk dalam kumpulan hamba yang menunaikan titah daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan. Okey, kita pergi kepada kelebihan yang kedua. Okey, kelebihan yang kedua, berdoa ini menyelamatkan kita daripada mempunyai sifat takabur. Okey. Kelebihan yang kedua, menjauhkan kita ataupun membebaskan kita, menyelamatkan kita daripada bersikap sombong, bersikap takbur. Itu yang kedua. Okay. Maksudnya kalau kita berdoa kepada Allah, kita bukan orang yang sombong. Kalau kita sering berdoa kepada Allah, lagi kita bukan orang yang sombong. Lagi banyak kita berdoa, lagi banyak kita tak sombong. Begitu. Lawan dia adalah kalau tak doa, malas nak berdoa, tak gunakan ruang yang Allah beri untuk berdoa, sedangkan doa ni senang je, kita mempunyai sifat al-kibir, sifat orang yang takbur. Sifat orang yang takbur, tak mau berdoa kepada Allah ni, Allah Ta'ala nyatakan pada surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat yang sama yang kita gunakan pada kelebihan yang pertama tadi. Baris yang ketiga, muka surat 474 di dalam Al-Quran. Okay, kita tengok pada baris yang ketiga dan muka surat 474 di dalam Al-Quran, surah yang ke-40. Okay. Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang orang yang sombong. Okay. Kita kena baca ayat lengkap dia 60. Okay. Kalau kita baca ayat 60 lengkapnya, seperti yang saya baca mula-mula tadi tu, maksudnya mula-mula Allah Ta'ala suruh apa? Mula-mula Allah perintahkan kita berdoa. Dia ada perintah doa kat situ. Kata Allah, Allah pasti akan kabulkan. Lepas Allah perintah berdoa tu, Allah menyebutkan tentang apa? Allah kata, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah kata, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi kalau tak ada Quran terjemahan,
tentang gariskan di bawah perkataan, bawah ayat, innalladzina yastakbirun. Jumpa perkataan yastakbirun. Yastakbirun tu sombong lah. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang yang sentiasa sombong daripada ibadati, daripada beribadat kepadaku. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa sombong daripada beribadat kepadaku. Beribadat kepadaku itu dalam konteks ayat ini, ia juga merujuk kepada doa. Doa, ia sebenarnya ibadat. Nanti kita akan sebut pada kelebihan yang ketiga. Tapi kelebihan yang kedua, kalau kita tidak sombong, bukti kita tidak sombong, bukti kita merendah diri, bukti ini kita ini memerlukan Allah, maka salah satu jalannya adalah dengan doa. Jadi Allah bagi tahu, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa sombong daripada beribadat kepadaku. Jadi ibadati pada ayat nombor 60 itu, dalam konteks ayat ni, dia merujuk kepada Allah. Perintah mula-mula tadi apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita berdoa. Baik, dah jelas tuan-tuan untuk kelebihan yang kedua. Tapi kalau tak nak doa juga, maka Allah ancam kita dengan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ancam dengan masuk neraka dalam keadaan yang sangat hina. Itu adalah kesan orang yang sombong. Baik, kita dah selesai yang kedua. Dapat tuan-tuan mencatatnya. Okey, tolong tuliskan di ruangan chat kalau ada. Okey, jazakillahu khairah kepada Puan Nur Azirah. Okey. Itu kita dah jumpa dah. Okey, surah Ghafir ayat 60. Okey. Kita teruskan kepada kelebihan yang ketiga. Cepat habis kelebihan ni, cepatlah kita habis kelas. Okey. Kita pergi kepada kelebihan yang ketiga. Ada apa di sebalik kelebihan doa? Yang ketiga. Okey. Doa ini, kelebihan ketiga adalah ia merupakan satu ibadah. Ia merupakan satu ibadah. Maksudnya ia termasuk di dalam ibadat. Jadi kalau orang sebut buat ibadat, maka salah satu ibadatnya, ibadat tu dikaitkan dengan hamba lah. Maka salah satu sifat kehambaan adalah ada pada doa. Jadi doa itu adalah satu ibadat. Pegang maklumat nombor 3 ni. Sebab kita jangan kita kecilkan. Kalau sebut doa, mesti orang kata doa ni mesti macam nak minta. Itu betul lah, kan? Jadi akan membawa kepada kalau aku tak ada apa-apa nak minta, tak payahlah doa. Sebab kita mungkin ada orang dia ingat doa ni macam bentuk kalau ada hajat, doa. Kalau tak ada hajat, dia akan bawa seperti, sebab kita faham memang definisi doa yang tu lah kita faham. Tetapi sebenarnya doa tak seperti itu. Doa bukan pada isu hajat apa. Dapat ke tak dapat. Allah makbul ke tak makbul. Tetapi doa itu adalah satu ibadat. Perbuatan berdoa kepada Allah itu adalah satu ibadat. Okay. Kelebihan ketiga ini berpandukan kepada hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi. Okay. Hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Yang mana kata Nu'man bin Bashir, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u
huwal ibadah. Berdoa itu, doa itu ialah ibadah. Yang kata doa itu ibadat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau kita nak tengok dalil lain, kan? Dalil lain yang kata doa tu dikaitkan dengan ibadat, kita boleh gunakan suratul Fatihah pada ayat yang kelima tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan iyyaka na'budu kita kata hanya kepada engkau kami menyembah, kami beribadat, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan itulah salah satu daripada intipati doa. Kenapa anda berdoa? Anda doa minta apa? Kalau sebut doa je, mesti dikaitkan dengan doa minta tolong pada Allah. Sama ada minta tolong kepada Allah beri kebaikan, bagi sehat, ataupun minta lindung kepada Allah, tolong Allah lindung kita daripada wabak, daripada sakit. Itu termasuk dalam minta tolong. Jadi apabila kita minta tolong kepada Allah, ia dikaitkan dengan ibadat. Dia dikaitkan dengan kita menyembah Allah. Sebab itu doa ini adalah satu ibadat. Pegang perkara yang ketiga supaya kita jelas kenapa kita digalakkan, disuruh oleh Allah untuk berdoa. Sebab mungkin ada orang, ya, mohon Allah bagi hidayah kepada mereka yang dia dah tak nak doa dah. Sebab apa? Doanya tak kabul-kabul. Nanti kita akan terangkan macam mana doa itu bentuknya dikabulkan oleh Allah, kelebihan yang tertentu nanti sampai. Okey, kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Dengan suara siapa tu? Hati-hati. Tak apa, saya dah tutupkan dah. Okey. Saya terus yang keempat ya. Dapat untuk yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alhamdulillah. Okey, dapat catat tak? Suara saya jelas tak? Jelas. Jelas Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Yang keempat. Doa ni. Okey. Doa. Tulis Keempat dia apa? Doa merupakan perkara yang paling mulia di sisi Allah. Pegang tu. Doa merupakan perkara yang paling mulia di sisi Allah. Itu nombor 4. Doa merupakan perkara yang paling mulia di sisi Allah. Sebab tu doa disebut contoh ibadat dalam suratul Fatihah. Kan kita sebut tadi kan, surah Fatihah tu wa iyyaka nasta'in tu dikaitkan dengan doa lah. Dalam banyak-banyak amal Allah sebut doa duduk dalam Al-Fatihah. Jadi doa ni kelebihan yang keempat adalah perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara keempat ni, kelebihan keempat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adab Al-Mufrad. Maknanya hadis ini adalah hadis yang sahih. InsyaAllah nanti dekat nota saya akan tuliskan sumber hadis yang kita rujuk. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Laisa syai'un akramu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Okey, maksud dia hadis tu maksudnya apa? Nabi kata, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah. Ya, Nabi kata, laisa, enggak ada, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah minad du'a, berbanding doa. Ataupun daripada doa. Bayangkan, dalam banyak-banyak perkara di sisi Allah itu, tiada yang lebih mulia daripada berdoa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari dalam Adabul Mufrad, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmizi, dan banyak lagi riwayat yang lain. Kenapa jadi sampai macam tu? Tuan-tuan, besar tak doa ni? Maknanya kalau orang dalam hidup ni asyik doa saja, ya Allah, itulah amal soleh yang sangat baik. Sangat baik. Okey. Kita terus kepada penerangan dia. Kenapa doa ni merupakan sesuatu ibadat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang ada pada erti doa tu? Maksudnya, pada perbuatan doa tu menunjukkan apa? Kalau kita rajin doa kan, sampai angkat tangan, kadang sampai menangis, betul tak? Kan berulang-ulang doa. Kan? Kadang-kadang sampai kita berayu-rayu pada Allah kan. Allah suka perbuatan macam tu. Berayu pada Allah, mengadu pada Allah, merintih pada Allah. Buatlah doa, minta pada Allah. Dengan jaga adab-adab dia lah. Kan, minta benda yang sama 10,000 kali pun tak apa. Allah suka. Allah suka untuk mendengar dia. Kenapa tuan-puan? Kerana apabila kita berdoa ni, dia membawa kepada simbolik, bukan simbolik, menunjukkan bahawa kenapa kita berdoa kepada Allah? Menunjukkan bahawa Allah lah yang boleh tolong kita, betul tak? Allah yang boleh selesaikan masalah kita, betul tak? Allah yang boleh tenangkan kita. Maksudnya kalau kita berdoa pada Allah, maksudnya kita telah meletakkan kepercayaan, keyakinan akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah suka. Okay. Dalam masa yang sama, kalau kita berdoa ni, menunjukkan kita ni memerlukan Allah. Betul tak? Kita perlukan Allah. Sebab tu lagi banyak berdoa, menunjukkan anda sangat-sangat memerlukan Allah. Kenapa kita perlukan Allah? Kerana kita tidak ada kuasa. Kita lemah. Sangat-sangat lemah. Dalam masa yang sama, berdoa ini menunjukkan bahawa ketundukan kita, kepasrahan kita, kefakiran kita, miskin kita ni di sisi Allah Azza wa Jalla. Doa pada Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan mempelajari doa-doa yang Nabi baca, ataupun kita mudah kita sebut zikir-zikir yang Nabi baca kan, penuh dengan doa. Faham? Kenapa? Kerana Nabi SAW mengetahui doa ini merupakan satu amal sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla daripada amal-amal yang lain. Kerana apa? Menunjukkan sifat kehambaan, kelemahan kita, kebergantungan kita kepada Allah. Dalam masa yang sama kita mengakui Allah je lah
yang boleh dengar masalah kita, yang ambil berat tentang kita. Sebab itu kita digalakkan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Itu adalah kelebihan yang keempat. Tambah-tambah pula, kita berada pada bulan-bulan haram, lepas tu kita nak masuk nanti pada bulan Ramadan. Baik. Kita pergi kepada kelebihan yang kelima. Okay. Kelebihan yang kelima berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi hadis ni ada di kalangan para ulama hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, dia melemahkan hadis ni lah. Maknanya hadis ni adalah hadis yang lemah. Okay. Tapi ini adalah kata-kata Abdullah bin Mas'ud sebenarnya. Yang kata-kata dia ni, dia seperti kedudukan dia seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dengan perkataan salullaha min fadlih. Maksudnya apa? Mintalah kepada Allah dengan kelebihan Allah, dengan kurniaan Allah. Maknanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata para ulama hadis, kata-kata dia ni marfu'. Maksudnya kata-kata dia ni diangkat dia seperti darjat hadis tu. Kata Abdullah bin Mas'ud, mintalah kepada Allah daripada kurniaan yang ada pada Allah. Kenapa dia kata? Fa innallaha, dia kata sesungguhnya Allah yuhibbu an yus'ala. Sesungguhnya Allah itu menyukai apabila dia diminta. Jadi kelebihan kelima ni, kelebihan dia apa? Berdoa ni kelebihan dia kelima, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut al-mahbub lillahi azza wa jalla. Disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya perbuatan berdoa ni Allah suka sangat. Jadi berdoalah pada Allah azza wa jalla. Baik. Kita terus kepada yang ke-6. Okay. Kelebihan doa yang ke-6. Okay. Doa dapat menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Doa dapat menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah. Maknanya, kalau kita tidak berdoa, malas untuk berdoa, kita boleh termasuk dalam manusia yang mendapat kemurkaan Allah. Allah murka. Allah murka orang yang tak minta pada dia. Okay. Kelebihan yang ke-6 ini adalah berdasarkan hadis. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmizi, riwayat Al-Hakim. Okay. Ada para ulama menilai hadis ni adalah hadis hasan. Okay. Saya sebutkan hadis dia. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Man lam yas'alillaha." Siapa yang tidak meminta kepada Allah. Maknanya dia tidak berdoa kepada Allah. Yaghdabu.
yaghdabu alaihi. Sekejap. Dia kata yaghdabu alaihi. Allah Ta'ala akan memurkakan ke atasnya. Okay, saya ulang balik. Hadis Nabi kata, sesiapa yang tidak berdoa ataupun meminta kepada Allah, nescaya Allah akan memurkainya. Allah akan murka kepadanya. Okay, itu adalah kelebihan yang ketujuh. Allah murka. Okey. Dah jelas dah tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Kita pergi kepada kelebihan yang ke-8. Kelebihan kita yang ke-8 ke-8. Yang ke-7, maafkan saya. Yang ke-7. Kalau saya tersalah sebut nombor, maklumlah ya, dah petang-petang ni. Mudah tersasul. Okey. Yang ke-7. Kelebihan yang ke-7, doa ini adalah bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa. Bukti kita bergantung kepada Allah. Kebergantungan kepada Allah, tawakal tu, ia termasuk dalam perkara ibadat lah. Jadi kalau kita berdoa, ia adalah bukti bahawa kita ni bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Okay, untuk yang ke-7 ni, kelebihan ke-7, kita tak adalah mana ayat dan hadis yang sebut secara jelas, tapi kita maklumlah ya, bahawa doa ni dia adalah bukti kita bertawakal pada Allah. Kan, contoh kita tak nak kita ditimpa penyakit. Maka usaha tu apa? Doa tu usahanya. Jadi kalau doa tu minta Allah jauhkan kita daripada wabak, penyakit kusta ke, daripada kuman ke, daripada apa, itu adalah usaha kita yang berbentuk doa. Sebab tu doa tu adalah usaha. Usaha itulah yang berkait rapat dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah, baca dalam hadis Nabi kan. Nabi lah orang yang paling kuat tawakal kepada Allah. Sebab tu ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi cerita tentang zikir-zikir Nabi baca. Siapa yang belajar zikir Nabi baca dalam kitab Al-Azkar, dia memang tak larat nak baca. Sebab apa? Banyak berbenar Nabi baca. Zikir pagi, zikir petang, dalam solat, lepas solat, nak tidur, bangun tidur, waktu malam. Maknanya hidup Nabi ni penuh dengan dia bergantung kepada Allah. Sebab tu ada banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu adalah yang ke-7. Boleh kita pergi yang ke-8? Kita pergi yang ke-8. Okey, boleh tuan-tuan umuman ya? Okey. Yang ke-8, doa menghindari kita daripada mempunyai sifat lemah. Orang yang lemah adalah orang yang dia tak nak doa. Bukan sekadar sombong, tapi dia adalah orang yang lemah. Jadi orang yang banyak berdoa sebenarnya orang yang kuat. Kenapa dia kuat? Kenapa dia hebat? Jadi doa ni
menghindari kita daripada termasuk dalam sifat lemah. Agama mengangkat sifat orang yang kuat, orang yang rajin. Agama tidak mahu ada orang yang lemah. Kalau dah lemah tu tak apalah, tapi ni lemah. Kenapa tuan perempuan? Okay, kita baca dulu rujukan dia. Kelebihan yang ke-8 ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Hadis ini adalah hadis sahih, dinilai sahih. Okey, daripada riwayat Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata inna a'jazan nas man ajaza bid-du'a. Nabi kata sesungguhnya manusia yang paling lemah ialah sesiapa yang lemah dalam dia berdoa. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi kata orang yang paling lemah di kalangan manusia adalah orang yang paling lemah berdoa? Kenapa? Sebab doa ni susah ke? Payah ke nak doa? Doa kan? Doa tak susah, tak payah. Sambil duduk boleh doa. Kan? Sebab tu Nabi meletakkan tanda manusia yang paling lemah adalah manusia yang lemah dalam doa. Maksudnya manusia yang paling kata orang, maksudnya doa ni bukan susah pun, tak payah pun. Tapi kalau dia tak nak berdoa tu seolah-olah dia ni macam lemahnya engkau, tak mampu nak berdoa. Lepas tu kalau kita baca hadis ni sambungan dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa inna abkhalan nasi man bakhila bis-salam. Dan Nabi kata, di kalangan orang yang paling bakhil, ialah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam. Ini kenalah pada kita. Nak bagi salam, susah sangat ke nak bagi salam jumpa orang. Kan? Itu dia panggil kita orang kedekut. Kita jangan cakap orang kedekut semata-mata kan. Rupa-rupanya kita pun kedekut. Kedekut apa? Kedekut sangat nak doakan orang dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Kedekut kita. Lepas tu kalau tak nak berdoa pula, kita adalah orang yang paling lemah. Dan orang yang paling bakhil dikaitkan dengan dia bakhil dalam memberi salam. Okey, yang ke-8. Itu kelebihan yang ke-8. Jelas saudara perempuan? Kita pergi kelebihan yang ke-9. Kelebihan yang ke-9, doa ni dia memberi jaminan kepada kita, kita akan dapat sesuatu. Tulis kat situ. Doa, siapa doa je, cukup syarat dia ke, ada adab dia, dia termasuk dalam manusia yang akan dapat sesuatu dari Allah. Itu kelebihan yang ke berapa? Ke-9. Jelas tak? Faham tak tuan-tuan? Maksudnya kalau kita nak dapat sesuatu, jamin boleh dapat. Allah akan bagi sesuatu melalui apa? Perbuatan doa. Nanti saya akan terangkan. Macam mana dapat sesuatu tu dalam doa? Maksudnya kalau kita berdoa, kita akan dapat. Allah jamin bagi kita sesuatu. Sesuatu tu apa? Okey. Saya akan bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan 3 hadis. InsyaAllah nanti dekat dalam nota, saya akan masukkan hadis. Dan hadis ini memberikan bukti kepada kita bahawa selama ni doa kita ini Allah telah mustajab. Allah telah mustajab. Siapa dekat sini yang doa dia ada yang Allah tak mustajab? Ada tak? Mesti kita faham doa mustajab ni,
Kita minta A, Allah bagi A. Betul tak? Kita minta B, Allah bagi B. Itulah mustajab. Itulah doa yang dikabulkan. Ini pemahaman yang sempit, kita kena betulkan dia. Cara Allah memakbulkan doa, jangan kita ingat apa yang kita minta, Allah pasti akan bagi. Sepersis sama apa yang kita minta. Tidak sebenarnya. Okey. Jadi saya akan bacakan kepada anda mungkin satu atau dua hadis lah. Okey, yang menunjukkan tentang doa. Sebab tu kalau kita doa je, kita pasti dapat hasil. Kita doa faham hasil tu maksudnya, okey, kalau kita kata, Ya Allah, bagilah aku kaya macam si Hajah tu contoh. Kan? Tapi Allah tak bagi kita kaya. Kita mesti ingat, kadang-kadang orang ingat, oh Allah tak kabul aku doa aku. Sebab kita doa faham kabul tu, apa kita minta kita dapat. Tapi sebenarnya kita doa, Allah Ta'ala pasti akan bagi kita sesuatu. Jamin Allah bagi. Apa dia yang Allah nak bagi tu? Okey, mari kita baca hadis dia. Sebab tu saya memang suka buat nota supaya tuan-tuan boleh nampak hadis tu. Tapi tak apa, tuan-tuan dengar baik-baik Okey, sambil pejam mata pun tak apa. Pejam mata tu. Okey, tak apa. Janji boleh dengar. Okey. Saya bawa hadis yang pertama daripada riwayat Ahmad dan Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda seperti ini. Sabda Nabi, ma min ahadin, tak ada mana-mana hamba pun, yad'u bidu'ain, yang memohon dengan sesuatu doa. Tengok ya Allah bagi tahu. Tak ada mana-mana hamba yang dia minta dengan sesuatu doa. Maksudnya dia berdoa lah. Illa melainkan atahullahu ma sa'ala, Allah akan mengurniakan apa yang dia minta. Itu nombor satu. Tengok ya, Nabi kata macam ni. Tak ada siapa-siapa yang berdoa, melainkan dia akan dapat. Pertama, Nabi kata, apa yang diminta tu Allah bagi. Itu pertama. Ataupun kaffa anhu minassu'i, Allah menyelamatkan dia daripada sesuatu keburukan setimpal dengan doa yang dia minta. Selagi mana dalam doa dia tu, dia tak minta untuk tad'u bi'ithmin au qati'atir rahimin, selagi mana dia tidak berdoa untuk buat dosa atau memutuskan silaturahim. Okay, macam ni saya ulang balik. Dengar hadis ni baik-baik. Supaya lepas ni kita seronok nak doa. Nabi kata, tidak ada mana-mana hamba yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu, melainkan Allah beri kepadanya. Pertama, dia akan dapat apa yang diminta. Yang kedua, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada perkara yang bahaya. Allah jauhkan dia daripada keburukan setimpal dengan doa yang dia panjatkan. Selagi mana doa yang dia doa tu bukan doa nak buat dosa atau doa untuk putuskan silaturahim. Okey. Dapat berapa perkara? Salah satu daripada dua. Maknanya dapat juga tak? Kalau tuan-tuan tak dapat apa yang tuan-tuan minta, kan? Tuan-tuan dapat tak yang kedua tadi? Dapat juga. Pasti dapat. Orang doa, dia pasti dapat. Kalau dia tak dapat sama seperti yang diminta, Allah tukar dia. Allah tak bagi dia minta tu, tapi Allah tukar dengan lindung dia daripada benda-benda yang boleh bahayakan diri dia. Kita tak tahu apa yang boleh membahayakan kita. Entah-entah
kalau bukan kerana Allah tak lindung kita, mungkin kita dah jatuh sakit. Contoh. Tapi disebabkan doa yang kita minta, doa tu, Allah tak bagi doa kita minta tu, tapi Allah tukar dia dengan Allah lindung kita daripada perkara yang boleh membahayakan kita. Maknanya dapat sesuatu tak pada doa tu? Dapatlah. Okey, itu baru 2. Saya baca pada hadis yang ketiga. Hadis yang kedua. Dia kenapa kita baca banyak hadis? Kerana cara nak dapat satu maklumat yang lengkap, kita perlu baca hadis-hadis yang ada tema sama tentang doa tu, supaya kita akan dapat maklumat-maklumat yang tak disebutkan pada hadis yang pertama. Okey, hadis yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata macam ni. Nabi kata, saya baca terjemahan terus ya, kita nak jimat waktu. Nabi SAW bersabda, tiada seseorang Muslim yang dia berdoa. Dalam doa dia, waktu dia doa tu, dia tak adalah minta nak buat dosa ke, atau nak putuskan silaturahim. Faham tak maksudnya? Maksudnya doa, dalam kita berdoa, doa kita yang baik-baik lah. Bukan doa untuk putuskan silaturahim, bukan doa kita nak buat dosa. Maka doa yang kita baca tu, kita bacalah doa apa pun lah. Jadi bukan doa dosa, bukan doa nak putus silaturahim. Nabi kata apa? Illa melainkan a'fahullahu biha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakbulkannya, memberi kepadanya salah satu salasin daripada 3. Maknanya orang berdoa ni, Allah nak bagi je, dia dapat juga sesuatu tu. Salah satu daripada 3. Okey, apa dia salah satu daripada 3? Okey, yang pertama kata Nabi SAW, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, sama ada dicepatkan dia dapat doa yang diminta tu. Maksudnya dekat dunia Allah bagi, Allah kabulkan doa dia. Kamu minta untuk kamu kaya ya. Okey, Allah kabulkan. Dapat dia. Salah satu daripada 3. Dia dapat pertama. Kalau dia tak dapat yang pertama, wa imma, ataupun an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah akan simpan doa dia tadi tu untuk diberikan sesuatu pada hari kiamat kelak. Okay. Itu yang kedua. Maksudnya, kalau dia minta nak jadi kaya, contoh, Allah tak kabulkan. Sampai kesudah dia. Allah tak kabulkan. Tapi dia jangan faham, dia jangan sangka buruk. Dia kata, kenapalah Tuhan tak kabulkan doa dia? Sebenarnya dia tak faham cara kabul doa tu bukan dengan hanya satu bentuk saja. Engkau minta, kau dapat. Tak. Tetapi dia dapat benda lain. Allah Ta'ala akan simpan doa dia yang dah dekat 10,000 kali dia doa nak kaya. Jadi contohlah, kan Allah akan tukar doa tu nanti di hari akhirat dengan sesuatu. Mungkin Allah tukar dengan pahala, mungkin Allah tukar dengan naik darjat. Kita tak tahu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma, dan adapun sama ada ay yafrifa anhu minasu'i mithlaha, ataupun dia akan dipalingkan dari dapat keburukan yang setimpal dengan permintaannya. Yang ketiga tu, Allah Ta'ala akan tukar doa yang diminta tadi tu dengan lindung dia daripada perkara keburukan yang setimpal dengan doa dia tadi tu. Okey. Maknanya, saya nak tanya, doa yang kita panjatkan selama ini, ada tak hasil dia? Dapat tak? Dapat hasil dia. Dapat hasil dia. Salah satu daripada 3.
Maknanya tak rugi doa ni. Tak rugi. Sama ada kita minta tu Allah bagi, cepat-cepat kat Allah bagi di dunia, ataupun Allah tak kabul dekat dunia, Allah simpan nanti di akhirat nak tukar dengan pahala ke, naik darjat ke, apa dosa ke. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala tukar doa kita tadi, Allah beri kita perlindungan daripada keburukan. Mana kita tahu kan, mungkin kalau ikutkan pada kesihatan kita ni mungkin dah lumpuh ke, contoh kan. Tapi sebab kita berdoa tadi, Allah lindung kita daripada lumpuh. Kita tak tahu. Ada orang mungkin orang ingat, oh dia ni kalau ni kena darah tinggi dia ni, memang. Tapi tengok, tak ada pun. Kita tak tahu, mungkin sebab kita berdoa kepada Allah, Allah tukar doa tadi tu. Dengan Allah lindung kita kepada keburukan, kita tak tahu. Tapi jawapan dia adalah, tuan-tuan dapat tak sesuatu daripada doa tu? Dapatlah. Kalau dapat, Allah kabulkanlah doa tu. Itu maksud dia. Jadi, kita kena kembang luaskan. Kabulkan doa bukan semestinya beri sama seperti yang kita minta. Sebab tu Tuhan kata, doalah astajib lakum. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas untuk kelebihan ke berapa tadi? Untuk kelebihan yang ke-9. Tuan-tuan. Tapi sebelum kita pergi yang ke-10, tuan-tuan, hadis kita baca tadi tuan-puan ya. Para sahabat Nabi setelah dia tahu Nabi explain macam tu, dia cakap apa? Idzan, dia kata dalam hadis tu, dia kata idza nuksiru. Lepas tu sabda Nabi SAW, Allahu aksaru. Para sahabat ni apabila dia tahu Nabi cakap macam tu, dia buat apa? Oh, kalau macam tu kami nak banyak doa lah. Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata, kalau macam tu Allah juga akan memperbanyakkan kabulkan doa tu. Masya Allah. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari ya, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam Adab Al-Mufrad. Hadis ni adalah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Adab Al-Mufrad. Okey, tuan-tuan, dapat tak yang kelebihan ke-9? Jadi nak putus asa tak berdoa. Seronok tak lepas ni kalau nak berdoa? Seronok. Bagus doa. Mintalah apa-apa pada Allah. Pasti Allah kabulkan pada kita. Okey. Kita terus kepada kelebihan yang ke-10. Okey, boleh lagi tuan-tuan perempuan? Boleh lagi ke? Kita sampai pukul berapa? 5 kan? Tak adalah, sikit je. Pukul 4 ni kita habis. Tapi sebelum pukul 4 saya habis. Boleh tuan-puan? Okey ya? Okey, yang ke-10. Doa dapat menolak sesuatu bala sebelum bala itu berlaku. Doa dapat menolak bala tu daripada turun. Sebelum bala tu berlaku, kita boleh tolak bala tu dengan doa. Itu kekuatan doa. Okay. Ia berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Imam Tirmizi. Okay, sabda Nabi SAW, la yuraddul qadari. Nabi kata, tidak ada yang dapat menolak al-qadar, iaitu takdir, ila doa, melainkan doa. Nabi kata, tidak ada yang boleh menolak takdir melainkan doa. Maknanya doa ni dia punya besar, dia boleh ubah. Sebab doa ni kan bergantung pada Allah juga. Kan? Kalau Allah terima doa kita tu, kalau ada mana-mana bala, Allah boleh halang daripada bala itu tu turun. Itu doa. Okey, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Nabi kata tidak ada yang boleh menolak takdir melainkan doa. Okey, yang ke berapa? Yang ke 11 kan?
Betul ke? Siapa dah Betul, lupa? Ustaz. Betul, okey. Okey, yang ke-11. Kalau bala tu dah turun, dengan doa, bala tu boleh diangkat. Kalau tadi bala belum turun lagi, tapi dengan doa, bala tu boleh tertahan, tak turun. Allah tak turunkan. Tetapi kalau bala tu sudah turun, macam mana nak angkat bala tadi tu? Juga adalah dengan doa. Ini adalah kelebihan ke-11. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil terus yang bermaksud hadis dia. Sesiapa di kalangan kamu yang dibuka untuknya pintu doa, bermakna telah dibuka untuknya pintu-pintu rahmat. Tiadalah diminta kepada Allah sesuatu perkara yang diperkenankan yang lebih disukainya berbanding dipohonnya afiyah. Sesungguhnya doa bermanfaat ke atas perkara yang telah berlaku. Tengok Nabi kata. Nabi kata, sesungguhnya doa memberi kesan ke atas perkara yang telah berlaku dan yang belum berlaku. Nabi kata doa ni, dia punya kelebihan dia, dia sangat memberi manfaat kepada perkara yang telah berlaku ataupun yang belum lagi berlaku. Oleh yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sebab tu Nabi kata Nabi kata hujungnya, oleh yang demikian kata Nabi, justru itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hamba Allah sekalian, berdoalah kepada Allah. Dekat mana yang dikatakan bala? Yang tadi itu. Yang di bawah perkataan Nabi kata, doa sangat memberi kesan kepada perkara yang telah berlaku. Maknanya kalau bala tu telah berlaku, doa tu boleh memberi kesan dari sudut apa? Mungkin Allah cepatkan bala tu hilang. Allah angkat bala tu. Ataupun yang belum berlaku. Seperti kita sebut tadi. Yang kelebihan nombor 10 kan. Kalau bala itu dia belum berlaku, tapi dengan doa, kita boleh elak daripada bala berlaku. Sebab tu Nabi seru. Nabi kata, wahai hamba Allah, hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Okay, banyakkan doa. Doa ni senjata orang yang beriman. Bukan kita duduk nyanyi merapu-rapu. Kita masih lagi dalam fasa pandemik, sepatutnya banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi entahlah masyarakat kita ya, kepada semua orang bimbingan. Ya, sepatutnya kita kena serius kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan dengan kelebihan yang ke-12. Bolehkah? Kelebihan yang ke-12. Sikit lagi saya mungkin pendekkan sebab waktu pun apa. Kelebihan yang ke-12 ni, orang yang berdoa, dia termasuk di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia termasuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Okay, dalil dia. Okay. Surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat nombor 90. Okay, ayat nombor 90.
Okey, ayat nombor 90. Muka surat 329. Muka surat 329. Maknanya kelebihan doa yang ke-12 ni, dia adalah sifat, dia adalah ciri, dia adalah karakter manusia yang bertakwa pada Allah. Okey, dalil dia ambil surah Al-Anbiya ayat nombor 90, surah yang ke-21 di dalam Al-Quran, muka surat 329. Ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria ni, kita tahu cara dia doa macam mana. Kan? Kita ambil pada ayat 90, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil yang hujung. Yang Allah kata, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana. Dekat situ. Gariskan pada perkataan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Okey. Gariskan pada perkataan wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dekat situ. Nabi Allah Zakaria ni, macam mana Allah boleh kabulkan doa dia? Isteri dia yang memang tak boleh nak melahirkan anak sebab dia memang mandul. Dalam mandul lepas tu tua. Allah, macam mana Allah boleh kabulkan doa dia? Allah Ta'ala cerita, sesungguhnya mereka tu maksudnya Nabi Ibrahim, isteri dia tu sentiasa berlumba-lumba buat kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami. Ini saya minta gariskan tadi itu. Sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut. Dia doa. Ada masa doa dalam bentuk ketakutan tentang dosa. Ada masa doa minta harapan. Maknanya doa ni ada masa takut, ada masa mengharap. Itulah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Kita ambil satu contoh saja. Kelebihan yang ke-12 doa adalah sifat ataupun ciri hamba yang bertakwa. Kita terus kepada kelebihan yang ke-13. Yang ke-13. Doa merupakan faktor ataupun penyebab mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah penyebab ataupun faktor mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan doa. Kita ambil satu contoh kisah di dalam Al-Quran. Contoh doa yang pernah diucapkan oleh tentera Jalut, oleh tentera Talut. Maafkan saya. Okey. Tentang tentera Talut. Talut dia nak lawan dengan Jalut. Cerita ni masyhur di dalam Quran kerana dalam cerita Talut dengan lawan Jalut ni, Talut ni dia mempunyai tentera yang sikit je nak lawan dengan Jalut. Tetapi macam mana Talut ni dia dapat mengalahkan Jalut?
di dalam suasana perang, okey, tentera Talut telah berdoa kepada Allah. Jadi kita rujuk ni suratul Baqarah, okey, suratul Baqarah ayat 250. Tulis sebab kita dah nak habis dah. Ayat 250 250 muka surat 41. Muka surat 41 suratul Baqarah, kita tengok doa tentera Talut. Tentera Talut akhirnya mereka menang. Jadi banyak kisah-kisah lain dalam doa tu. Tapi kita ambil, kalau suratul Baqarah, kita ambil kisah Talut yang dia menang Jawan dengan Jalut. Allah hantar bantuan kepada dia, akhirnya dia menang. Bantuan dari sudut apa? Dari sudut spiritual. Semangat ni. Okey. Mereka doa apa? Qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Doa ni. Tentera Jalut doa, ya Rabb kami, bagilah kami sifat yang sabar banyak-banyak. Dan kukuhkanlah kaki-kaki kami ni. Maksud dia apa? Ya Allah, beranikanlah kami. Jangan sampai kami lari dalam perang. Kukuhkanlah pendirian kami dalam peperangan ni. Dan tolonglah kami kepada kaum yang kafir. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya menanglah tentera Talut lawan dengan Jalut. Okay, itu adalah contoh bagi doa merupakan penyebab kepada mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Okay. Kita tengok sekarang ni kan, dengan kes COVID yang semakin banyak, kita dah tak macam dulu. Suasana kita mula-mula kena dulu kan. Banyak doa orang hantar dekat WhatsApp lah, dekat TV keluar, sering keluar lah. Betul tak? Radio lah. Tapi sekarang ni, kadang-kadang, jadi macam mana nak Allah bantu? Jadi doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah 13, sebab waktu kita agak suntuk juga. Jadi itulah 13 kelebihan yang ada pada doa. InsyaAllah minggu depan saya akan berikan notanya, dan minggu depan kita akan senaraikan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi, waktu yang mustajab, kita sedia maklum. Waktu yang mustajab itu ada salah satunya pada bulan Ramadan, dan bagi orang yang berpuasa. Untung sangat. Dalam bulan tu bulan mulia, lepas tu berpuasa pula. So doanya makbul. Nanti kita akan bincangkan saya akan kongsi sedikit lah tentang waktu-waktunya. Sebab kita bulan Ramadan, kita tidak ada kuliah, hai tuan-puan ya. Pengisian Fadail Amal. Dan saya dimaklumkan kuliah-kuliah yang lain pun akan ditangguhkan sementara. Sebab tu saya nak ganti juga kuliah pada petang ni, sebab kita nak isikan waktu Ramadan kita adalah dengan doa. Lepas tu kita sebut tentang kelebihan doa. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya ulang semula tentang kelebihan doa. Boleh Okey. Kita dah sebut ada berapa bukti? Ada 3 bukti pula.
ada 13 kelebihan berdoa. Nombor satu apa? Nombor satu adalah bukti kita taat kepada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang pertama. Okey. Sekejap ya. Tuan-tuan ada apa-apa nak tanya? Ada persoalan apa-apa nak dikongsikan? Okey, itu pertama. Okey, yang kedua, kita dapat belajar tadi doa membebaskan kita daripada sifat takbur. Yang ketiga, kita dah belajar doa itu adalah satu ibadah. Yang keempat, kita dapat belajar doa adalah perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, doa adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, doa dapat menghindari kita daripada mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, doa merupakan bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang ke-8 kita sebut apa tadi? Doa dapat menghindari kita daripada termasuk dalam kumpulan orang-orang yang lemah. And yang ke-9, doa akan mendapat hasil yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut tentang salah satu daripada 3 perkara tadi. Yang ke-10, doa dapat menolak bala yang belum diturunkan. Yang ke-11, doa dapat mengangkat bala setelah ia berlaku. Yang ke-12, doa adalah lambang, ciri hamba-hamba yang bertakwa, yang saleh. Yang ke-13, doa merupakan penyebab kepada mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada apa-apa tuan-tuan nak kongsikan lagi kelebihan doa yang lain? Silakan tuan-tuan membuat. Saya sangat suka kalau tuan-tuan dapat kongsikan. Baik. Ada apa-apa persoalan? Dapat tak tuan-tuan pengisian pada petang ini? Dekat ruangan chat tu saya saya tak nampak ada soalan. Okey. Ada apa-apa tambahan? Ustaz, saya ada tanya soalan Ustaz dalam chat. Soalan apa? Saya nak cakap sekejap Jika kita dalam solat, kita berdoa dalam setiap sujud. Tapi lepas habis solat, tak sempat nak berdoa, hanya sekadar zikir ringkas, adakah ni boleh jadikan sombong kepada Allah? Okey. Soalan dia adalah, dia tak berdoa selepas solat. Tapi dia dah berdoa dalam solat. Tak. Dia tidak termasuk dalam kumpulan orang yang sombong. Sebenarnya, berdoa yang sangat dituntut adalah ketika solat. Sebenarnya, bukan selepas solat. Tapi selepas solat boleh berdoa. Tetapi yang dituntut, yang digalakkan sangat kalau berdoa. Maksudnya, doa yang lebih mustajab adalah ketika kita solat. Bukan selepas solat. Tetapi boleh berdoa selepas solat. Okey, itu maksudnya. Kalau doa kalau kita doa secara umum,
kita boleh digalakkan juga untuk kita mengangkat kedua tangan kita. Tapi kalau doa yang khas macam, contoh macam nak naik kereta, tak perlulah kita angkat tangan. Nak masuk dalam tandas, tak perlulah kita angkat tangan. Doa kita waktu kita makan tak angkat tangan pun tak apa. Jadi ada perbahasan tentang mengangkat tangan tu. Okey. Ada mana-mana pertanyaan yang lain sebelum kita habiskan? Ustaz. Ya. Kalau Nabi Muhammad kan, kalau dia nak minta satu doa yang lebih besar, dia akan angkat tangan sampai nampak ketiak kan. Itu boleh Ya. apply untuk perempuan juga? Itu boleh. Kalau boleh menjaga aurat, boleh. Sebab doa tu dia umum. Okey, ada persoalan lain sebelum kita ni Dalam chat ada lagi Ustaz. Sekejap. Saya ni sekejap. Okey, sekejap. Bismillah. Okey, sebelum kita tamatkan, sekejap. Okey. Okey, ada yang bertanya dekat chat ya, dia tanya kalau seorang muallaf menghadirkan diri dalam majlis perkebumian ayah atau ibu dia yang bukan Islam lah kan, boleh ke? Okey. Saya nak tunjukkan ni. Cuba tengok fatwa dekat sini. Okey, nampak tak tajuk fatwa hukum hukum menghadiri majlis perkebumian yang bukan Islam. Nanti pada siapa yang bertanya tu, nanti boleh lihat pada Irsyad Al-Fatawa. Saya ambil dia punya link dia, saya letakkan dekat kita punya grup ni. So siapa yang bertanya tu kalau boleh tolong ambil link ni. Boleh baca secara lanjut sekejap. Saya dah kongsikan. Okey, tengok apa dekat dalam dibincangkan. Okey, kita tengok kesimpulan dia sekejap. Okey, tengok kat sini. Kesimpulan dia adalah menghadiri perkebumian sahabat-sahabat atau ahli keluarga yang tidak memeluk Islam dan tidak memusuhi Islam. Dia tak perlu Islam, tapi masa yang sama dia juga tidak memusuhi Islam, adalah dibolehkan dan tidak ada larangan padanya. Contohnya, ada orang dia mu'alaf, dia masuk Islam, tapi mak dan ayah dia atau salah seorang belum masuk Islam. Tapi boleh tak kita menghadiri perkebumian dia? Dalam ikut pada fatwa ni, kesimpulan dia adalah dibolehkan dan tidak ada larangan baginya. Qiyas al-aula bagi perkara ini adalah jika memandi, mengafankan dan mengumikan jenazah bukan Islam pun dibolehkan oleh syarak, maka sekadar menghadiri pengebumian bukan Islam semestinya tidak menjadi satu kesalahan. Maksud dia, sebenarnya kalau macam bapa bukan Islam, mak belum lagi Islam kan, kalau nak mandikan mereka tak jadi masalah. Nak kafankan mereka pun tak jadi masalah. Nak kebumikan mereka pun tak jadi masalah. Kalau memandikan jenazah bapa atau ibu yang belum Islam pun dibenarkan, apatah lagi kalau nak menghadiri perkebumiannya dibenarkan. Namun begitu hendaklah dihindari daripada melibatkan diri dengan upacara keagamaan mereka. Inilah fatwa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Jadi nak tahu maklumat lanjutnya, boleh bacalah bagaimana dalilnya dan sebagainya. Okey, itulah jawapannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan, hari Isnin insya-Allah kita jumpa pagi. Saya mohon maaf ya kerana menyusahkan, menyukarkan pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin kena pula buat waktu petang, termasuk kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya mohon maaf banyak-banyak atas jika kelas pada petang ini menyusahkan mana-mana pihak. Saya mohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Salah silap saya mohon diberikan kemaafan.
ada mana-mana teguran, nasihat, pandangan sangat dialu-alukan. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin di atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita bincangkan kelebihan yang lain pula insyaAllah. Saya serahkan kepada pihak penganjur kalau ada, kalau tak ada macam mana ni. Saya serahkanlah pada pihak penganjur. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Hajah Mazidah. Terima kasih Syahira. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mazidah missing in action. Tak apa, it's okay. Ustaz dah salam. I am the host. Assalamualaikum semua. Okay, take care.